Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Pagi ni dengan ceria kita bangun, dengan senyuman, dengan semangat, dengan berfikiran positif. Mudah-mudahan hari ni urusan kita lebih baik daripada semalam. Macam biasa pagi-pagi selepas subuh, rutin Nazri tiap-tiap pagi adalah berkongsi ilmu dengan korang. Bersama Nazri, sarapan minda berani, stimulasi minda kreatif untuk membantu anak-anak anda di luar sana menjadi lebih fokus dalam mengejar impian, lebih fokus dalam pelajaran, untuk peperiksaan, untuk membantu mereka meningkatkan daya ingatan yang kuat untuk mendapat result yang cemerlang di sekolah. Ramai dah customer Nazri yang bagi feedback anak dia orang. Alhamdulillah, dengan mengamalkan brand stimulasi minda kreatif ni, anak-anak dia orang dah mula rajin, dah mula mau membaca buku, dah mula mudah bangun awal pagi, dah mudah tidur malam, yang tak apa-apa kerja yang tak perlu disuruh, bantu ibu bapa di rumah. Ini yang kita nak bantu kawan di luar sana. Setiap-tiap pagi kita akan berkongsi bersama Nazri sarapan minda branding. Itulah rutin harian yang Nazri akan kongsikan dengan korang. Hari ni kita duduk di luar rumah, ambil mood di luar rumah pula. Selalu kita di dalam saja. Pagi ni kita ambil suasana di luar rumah pula. Ni di hadapan rumah saya. Pagi ni Nazri nak kongsi sedikit sebanyak tip-tip cara untuk kita jadikan anak kita anak yang berjaya, anak yang manja, anak yang manja, yang mudah untuk dengar cakap kita. Bolehkah boleh ni? Mungkin ada yang tidur lagi. Kita satu, bagi orang yang berjaya adalah orang yang mudah bangun awal. Orang yang berjaya adalah bangun awal dan ada matlamat dia. Walaupun hari Minggu mungkin kita fikir nak tidur ya, tetapi apa tugasan kita? Apa matlamat kita? Apa niat kita 2021 ni? Untuk kita capai, apa yang perlu kita capai? Perlu kita bertindak. Kita mengubah daripada biasa ke luar biasa. Jelas ke jelas ni? Betul ke betul? Bagi orang yang berjaya, dia akan bangun awal. Tak kisah hari Minggu ke, hari biasa kerja ke, tetap dia akan bangun awal. Adalah matlamat dia, matlamat kita untuk membantu orang di luar sana. Dalam bisnes, walaupun hari Ahad ni cuti, kita tetap berjalan. Kita tetap untuk membantu orang di luar sana. Jelas ke jelas? Okey, pagi ni Nazri nak kongsi dengan korang tip anak-anak untuk jadi manja dan jadi dengar cakap ibu bapa, insya-Allah. Okey. Poin Nazri yang pertama adalah kita pastikan anak kita makan sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Supaya dia orang mudah untuk menerima pelajaran, untuk belajar. Sekala dia orang makan selepas maghrib, dia orang akan jadi penghadaman tu lambat. Dia sekurang-kurangnya penghadaman ni dalam 1 jam setengah untuk dia hadam, mai kalori, mai tenaga balik. Jelas ke jelas ni? Kalau kita bagi anak kita sebelum maghrib, anak kita sudah makan, contoh dalam pukul 6.30, pukul 7, dan dia orang duduk relax sekejap, dia orang mandi, dia orang solat, dan mudah untuk dia orang bertenaga untuk baca buku, untuk kita bersama dengan dia orang, untuk kita ajar dia orang baca buku, dan mudah dia orang untuk mengingatkan, untuk mudah masuk apa yang dipelajari dia tu. Jelas ke jelas ni? Bila dia orang makan lambat, bila pemprosesan tu lambat, dia orang jadi mengantuk. Lepas makan, dia orang dah mengantuk, tak nak buat apa-apa. Kalau kita suruh baca buku tu, itu yang jadi anak-anak kita mudah memberontak. Sebab bila kenyang dia akan jadi mengantuk.
dia hilang fokus. Jelas ke jelas ni? Dia hilang fokus. Itu poin nadri yang pertama. Kita bagi anak kita makan mestilah sebelum maghrib. Itulah efek dia. Bila lepas maghrib ni anak-anak akan mengantuk. Dia takkan fokus. Dia kurang fokus untuk membaca buku, untuk mengulang kaji pelajaran. Hang faham ni? Dan makanan juga mestilah janganlah amalkan makan daging juga. Biasakan makan daging putih. Daging ni orang kata dia akan cepatkan anak kita main sifat pemarah. Betul ke betul? Agresif apabila makan daging ni. Makanlah sebelum makan ni kita makanlah sayur-sayuran. Kita amalkan anak-anak kita makan sayuran, ikan untuk protein. Jelas ke jelas ni? Itu poin nazari yang pertama. Jangan makan selepas maghrib. Amalkan anak-anak kita makan sebelum maghrib ataupun makan petang dalam 6.30 macam tu, untuk penghazaman dia. Bila lepas maghrib, lepas solat, dia orang ada semangat, bertenaga untuk belajar, insya-Allah. Poin nazari yang kedua, untuk menjadi anak manja dan dengar kata ibu bapa, banyakkanlah kita memeluk dia orang, peluk dia orang. Setiap hari kita amalkan peluk anak-anak kita. Walaupun kita balik kerja penat sekali macam mana pun, apabila kita tengok muka anak kita berlari, kata papa, mama, ayah, daddy, kita peluklah dia orang. Dengan pelukan itulah dia rasa dia adalah orang yang paling dihargai, paling selamat. Dia akan rasa ibu bapa dia dekat dengan dia, sayang dekat dia. Itulah yang membuatkan dia kurang degil, buatkan dia orang tenang apabila kita peluk dia orang. Sambil kita peluk tu, kita usap belakang dia orang, kita baca bismillah, kita selawat, kita hembuslah di kepala anak kita, insya-Allah. Itulah yang saya amalkan tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari. Sebelum kita pergi kerja, pastikan kita peluk anak kita. Mungkin waktu tu dia orang tengah tidur lagi, kita peluk dia orang, kita cium dahi dia orang agar dia orang tenang. Anak-anak ni kadang-kadang dia perlukan tidur yang cukup juga. Betul ke betul ni? Kita amalkan peluk anak-anak kita untuk dia orang kasih sayang lebih kuat dengan kita, insya-Allah. Okey, poin nazari yang ketiga, untuk menjadikan anak lebih manja dan dengan cakap ibu bapa, pesanlah kepada anak-anak setiap perbuatan, kalau dia orang nak makan apa, utamakan menghadap kiblat. Kita asuh daripada kecil menghadap kiblat. Untuk menghadap kiblat masa belajar, masa mengaji, solat lagilah menghadap kiblat. Betul ke betul ni? Tingkatkan keberkatan dalam pelajaran. Maksudnya kita ajak dia daripada kecil untuk dia orang ni menghadap kiblat waktu belajar, waktu makan, ulang kaji pelajaran. Memudahkan benda tu agar keberkatan. Mohon kepada Allah agar pelajaran tu menjadi berkat, mudah masuk dalam ingatan dia orang, untuk dia orang ingat, untuk menjawab peperiksaan. Jelas ni? Itu poin nazari yang ketiga. Amalkan anak-anak menghadap kiblat setiap kali perbuatan dia, untuk belajar, untuk membaca buku, baca Al-Quran, untuk menghadap kiblat. InsyaAllah dengan doa ibu bapa agar-agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tip nazari yang keempat, sebelum belajar, bacalah doa penerang hati kepada anak-anak kita. Ajak anak-anak kita. Contoh doa-doa surah Al-Isyrah, Nabi SAW suruh Sayyidina surah Ali radhiyallahu anhu baca surah ini untuk kuatkan ingatan, mudah faham dalam pelajaran, mudah patuh cakap ibu bapa, tidak meragam. Itulah doa-doa yang boleh kita amalkan, yang boleh kita baca dekat anak kita. Kita ajak dia agar-agar dia orang berlembut hati, mudah menerima teguran ibu bapa, tidak memberontak, tidak melawan cakap ibu bapa.
mudah dengar kata. Itulah doa-doa dia. Apabila di samping dah kita peluk tu, waktu kita peluk anak kita juga, kita boleh baca doa tu dah hembus di kepala dia. Sebelum belajar kita amalkan baca doa penerang hati, memudahkan urusan, memudahkan anak kita untuk belajar. Jelas ke jelas ni? Untuk dia orang mudah menerima ilmu tu, mudah masuk dalam kepala otak dia orang tu. Baru dia orang cepat dalam pelajaran, cepat pulih dengan ilmu-ilmu baru. Jelas ke jelas tu? Itu yang kita amalkan, yang kita perlu amalkan, insya-Allah. Itu tip Nazri yang keempat. Puan Nazri yang kelima, untuk menjadi anak manja dan dengar cakap ibu bapa, elakkan dia orang, elok juga masa dia orang belajar, letak benda-benda hijau di meja pelajaran dia orang. Contohnya pokok-pokok hijau, keladi hijau. Kan tumbuhan hijau ni dia akan menghasilkan oksigen. Oksigen yang naik dan masuk ke dalam kepala otak. Masuk ke dalam otak. Oksigen ni kan untuk ke otak, untuk belajar yang lebih positif, yang lebih tenang. Apabila kita kadang-kadang kita tak tenang, kita renungkanlah. Renung tengok pokok hijau. Hijau adalah ketenangan. Ketenangan anak kita untuk belajar. Dekat meja dia orang tu kita boleh letak keladi ke, kaktus. Kadang-kadang kebanyakan orang buat kaktus, tumbuhan hijau yang melahirkan oksigen untuk otak kita, untuk lebih grow, untuk lebih bernas, untuk menjadi pintar lagi, untuk menjadi otak yang sihat dengan tumbuhan hijau. Jelas ke jelas ni? Itu poin Nazri yang kelima, untuk menjadi anak yang menjadikan anak kita manja dan dengar cakap kita. Tip Nazri yang keenam, seelok-eloknya zaman sekarang bermacam-macam pemakanan minda yang ada. Selain daripada kismis, blueberry, pemakanan-pemakanan sunnah untuk menguatkan daya ingatan, menguatkan stimulasi minda, menguatkan otak, menguatkan saraf. Dan sekarang zaman teknologi, sekarang dah maju 2020. Kita dah ada macam-macam produk. Kita boleh amalkan produk untuk menguatkan minda, untuk membantu saraf-saraf otak, sel-sel pemikiran anak-anak kita ni dengan brainic stimulasi minda kreatif. Kita boleh amalkan seawal usia 1 tahun dah boleh amalkan brainic ni. Mungkin budak-budak tak boleh hisap, kita boleh dilarutkan ke dalam air. Boleh larutkan ke dalam air dengan 2 biji 3 kali sehari, yang boleh kita amalkan kepada anak-anak kita agar merawat otak dia orang, saraf-saraf untuk belajar dia orang, untuk dia orang lebih mudah menerima ilmu baru, lebih mudah fokus dalam pelajaran, dalam memudahkan dia orang baca buku dan mudahkan ingat, mudah menghafal Al-Quran yang kadang-kadang terlupa, susah nak menghafal. Itulah, carilah suplemen yang baik untuk anak-anak anda. Itu tips yang keenam, agar emosi dia tenang, mengawal emosi yang sifat pemarah, yang sifat melawan ibu bapa tadi ni. Kita bagilah untuk mengawal emosi dia, untuk tak lembutkan hati dia, untuk kuatkan tulang-tulang dia, untuk bersemangat untuk belajar, menerima pelajaran yang baru. Yang paling penting lagi adalah menguatkan daya ingatan. Itulah brainic, suplemen minda. Cari untuk anak-anak kita. Itu tip Nazri yang keenam. Tip Nazri yang ketujuh, untuk menjadi anak yang mudah dengar cakap kita dan manja, adalah bacalah ayat-ayat Al-Quran di kepala anak kita. Yang paling baiknya adalah semasa dia orang tidur. Masa dia orang tidur, sekurang-kurangnya agak-agak nyenyak lah, sejam macam tu, kita bacalah doa pelembut hati, penerang hati anak kita, dan kita hembuslah di ubun-ubun anak-anak kita. Semasa kita
embus di ubuk anak-anak kita tu, dengan doa kita mohon kepada Allah supaya anakku ni menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang mudah dengar cakap ibu bapa, mudah, anak yang lembut hatinya, mudah menerima ilmu, terang hatinya, terbuka hatinya. Jelas ke jelas tu? Itu poin dari yang kita ingat, kita baca doa. Contoh Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Insyirah tadi, untuk penerang hati. Dan kita hembus ke bubun dia, dan kita niatlah supaya anak kita tenang, menjadi anak yang soleh-solehah, yang hormati orang tua, hormati orang lain, menjadi anak yang berjaya. Faham ke faham tu? Elok akhlaknya, cara cakap dengan ibu bapa dia, tu yang kita nak. Pintar, elok baca pada waktu-waktu masa-masa, elok juga pada masa-masa dia orang belajar, ya, untuk boleh kita doa, kita bacakan kepada dia orang. Itulah poin nazari yang ketujuh, baca ayat Al-Quran di kepala anak kita semasa belajar maupun tidur. Jelas tu? Poin nazari yang ke-6, yang ke-8. Okey, suruhlah anak tidak dielokkan untuk menjadi anak yang manja, dan dengan cakap ibu bapa adalah elokkan dia orang tidur di sebelah kanan, mengiringkan anak kita tidur di sebelah kanan. Sebab otak lebih jadi pintar, lebih puas untuk dia orang tidur apabila dia orang mengiring ke kanan. Itu juga sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi adalah mengiring ke kanan apabila tidur, untuk mempercepat lagi pemprosesan otak dia tu, untuk menjadi lebih pintar, lebih lebih berfikiran yang positif. Itu poin nazari yang ke-8, tidur mengiring ke kanan, untuk menjadikan anak yang manja dan dengar dan cakap ibu bapa. Poin nazari yang terakhir adalah yang ke-9. Yang paling utama adalah doa ibu yang dimakbulkan. Dan ibu bapa juga perlu tunjuk contoh-contoh, tauladan-tauladan, percakapan-percakapan yang baik, yang melakukan perkara-perkara yang baik, berfikiran positif, bercakap yang benda baik, bercakap dengan benda elok-elok, secara teguran anak pun secara yang elok. Lebih faham yang elok. Sekiranya dia orang melakukan perkara kesalahan kecil, kita perlu marah, tetapi dengan elok. Contoh, dia orang buang sampah dalam rumah, cakap dengan elok, adik, ini tak boleh buang di sini, akan merosakkan, akan mengotorkan rumah kita. Ini ambil ini, buang dalam tong sampah. Ini yang terbaik. Kita ajak dia, kita latih dia daripada kecil. Janganlah kita pun sama, pegang-pegang kita main lempak je dulu, main buang je dulu. Macam mana anak nak ikut di sekeliling dia tu? Sekeliling dia tu mestilah orang-orang yang positif. Orang yang terdekat dengan dia adalah ibu bapa, yang menunjuk contoh kepada anak-anak kita. Kita lah orang yang utama. Betul ke betul ni? Itu poin nazari yang terakhir. Ibu bapa juga adalah contoh yang baik, melakukan benda-benda yang baik, untuk menjadikan anak yang pintar, cerdik, otak yang cerdas, dan memberi makanan-makanan baik pada anak-anak kita. Makanan yang halal, yang barakah, suplemen-suplemen minda untuk menguatkan daya ingatan anak-anak kita. Kita jangan lupa. Jangan kita berkira. Kadang-kadang kita ni terlampau nak jimat, tetapi kita tak sedar. Kadang-kadang sehari itu pun kita boleh habis berpuluh-puluh, beratus-ratus yang kita tak sedar, berbandingkan kita habiskan anak kita. Kalau dengan branded, dengan sehari kau orang hanya boleh berbelanjakan 40 sen sahaja untuk anak kau orang. Boleh ke boleh? Siapa dekat sini yang menghadapi anak yang degil, yang susah nak belajar, yang susah fokus dalam pelajaran, yang suka pelupa? Kau orang boleh komen di bawah, berkongsi dengan Nazri di pagi ini, sarapan minda branded bersama Nazri World. Kau orang boleh kongsi di bawah, dan mudah-mudahan video ni menjadi
membantu korang kongsilah, share lah video ni dengan kawan-kawan korang. Mungkin kawan-kawan korang dalam masalah, yang dalam mencari jalan untuk apa solution yang dia orang nak bagi kepada anak-anak dia orang. Apa yang terbaik untuk dia orang bagi ke anak-anak dia orang untuk belajar dengan lebih fokus. Untuk membantu meningkatkan daya ingatan dia orang, otak dia orang agar lebih pintar, agar lebih berfikiran positif untuk berjaya dalam pelajaran di tahun 2021 ni. Adakah kita masih nak menunggu-nunggu? Adakah sis semua masih nak menunggu-nunggu? Abang-abang semua, ayah-ayah semua, ibu-ibu semua masih nak menunggu? Adakah mengharapkan tak ada exam, tak pergi sekolah? Kita perlu bertindak daripada sekarang. Ibarat kita mengamalkan surah-surah Al-Quran, mestilah kita untuk mengkuatkan dia sekurang-kurangnya. Macam kita kata, guru-guru kata amallah 40 hari. Faham ke faham tu? Sama juga dengan makanan minda ni pun. Kita amalkan istiqamah. Istiqamah. Untuk melahirkan barulah benda tu jadi darah daging. Untuk jadikan satu. Ibaratnya macam dengan ibu lah. Gitu. Jadi ibu untuk apabila kita selalu kita istiqamah, barulah mendapatkan hasil dia tu. Sama kita belajar pun. Bukan kita belajar hari ni saja. Esok terus nak jawab periksa. Mestilah dalam masa setahun tu kita belajar. Di peringkat sekolah rendah, tadika maupun sekolah menengah, maupun di peringkat universiti, yang kita nak belajar lebih banyak lagi bidang-bidang yang anak-anak kita ni kadang-kadang buntu. Pelanggan-pelanggan Nazri pun kadang-kadang di peringkat universiti, yang mak bapak dia kata susah sangat nak ingat. Dah ambil bahagian, ambil bidang kimia, nak belajar untuk jadi doktor, lagilah sakit kepala. Yang banyak dia orang perlu belajar. Jelas ni. Tu tiap-tiap pagi Nazri akan buat program ni, Sarapan Minda Berani bersama Nazri, untuk membantu anda di luar sana, ibu-ibu di luar sana, ayah-ayah di luar sana, untuk inilah solution, inilah yang terbaik untuk anak-anak korang. Pemakanan yang terbaik untuk anak-anak korang, yang tiada bahan kimia, tiada bahan terlarang, yang lulus KKM, yang tiada kesan sampingan. Itu yang kita amalkan, yang kita bagi, yang kita nak bantu ramai lagi orang-orang di luar sana, insya-Allah, dengan berkat doa. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan saya, dan korang tolong doa kepada saya. Kawan-kawan saya dalam ni yang mana tonton live saya pada pagi ni, tiap-tiap pagi ni, mohonlah doa daripada korang. Apabila kita bantu korang, Allah akan pemudahkan lagi urusan kita. Betul ke betul ni? Apabila kita bantu orang di luar sana, lebih ramai lagi, lebih banyak lagi Allah beri kepada kita. Rezeki kepada saya kongsikan dengan korang. Korang share pula video ni, manfaat tu akan sampai. Akan pemudahkan bila kita, Allah janji bila dia akan mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Betul ke betul ni? Itu yang kita janji. Itu yang kita nak bantu korang semua. InsyaAllah dengan izin Allah, mudah-mudahan korang semua, kawan-kawan saya yang menonton live ni, saya doakan kalian semua, kawan-kawan semua dalam rahmat Allah, dipermudahkan urusan, diberi kejayaan, mendapat anak yang soleh-solehah, berjaya dalam pelajaran, menjadi anak yang cermelang, mendapat anugerah cemerlang di peringkat universiti ataupun di sekolah rendah, menjadi anak yang pintar, terbukanya minda-minda dia untuk menjadi anak yang soleh, yang menghormati ibu bapa, dan berjaya dan tidak sombong untuk membantu lebih ramai orang-orang di luar sana, insya-Allah, amin. Itulah, mudah-mudahan pagi ni dapat sedikit sebanyak untuk saya kongsi dengan korang tiap-tiap pagi ni. Tolong support saya, mudah-mudahan program ni, Sarapan Minda Berani ni berjalan tiap-tiap pagi seperti biasa.
Saya akan ambil masa korang lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam sahaja untuk bersama saya. Kalau hari biasa mungkin saya akan ambil masa korang dari pukul 7 sampai 7.30, kadang-kadang 7.30 ke pukul 8. Macam tu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dapatlah membantu korang. Mungkin orang di luar sana sekarang PKP, hanya duduk di rumah 20 hari bulan ni. Anak dah mula sekolah, masih mencari-cari apa benda. Masih banyak lagi orang yang miskin di luar sana yang perlu kita bantu. Baju sekolah anak tak beli lagi. Mungkin kita rasa selesa, tapi masih ramai lagi orang yang tak selesa, yang mencari-cari lagi. Yang mungkin yang tak ada KWSP, hanya bekerja kampung, ataupun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kena PKP ni mungkin ada yang orang dibuang kerja, dipotong gaji. Ini juga kita nak bantu. Seluruh Malaysia, seluruh negeri, kita nak bantu untuk join tim kita untuk membantu korang tambahkan pendapatan. Hanya duduk di rumah PKP ni boleh buat income sebulan 2,000 ke 3,000 sebulan. Nak ke nak? Itu yang kita nak bantu tiap-tiap pagi, yang kita bagi semangat pada korang agar korang ceria, pagi-pagi bangun dengan ceria, dengan cergas, pintar. Walaupun kita rasa mengantuk, tetapi orang yang berjaya mesti bangun awal, mesti nak kongsi apa yang dia ada, apa yang boleh dibantu dia, apa yang dia nak bantu hari ni orang lain. Itulah kita nak selamat kita tahun 2021 ni, untuk melahirkan 10,000 anak-anak di luar sana yang pintar cemerlang pada tahun ini. Dalam peperiksaan, skor semua A, insya-Allah, dengan doa, dengan keberkatan, mohon kepada Allah. Yang penting solat jangan tinggal. Amalkan, bagi tahu anak-anak kita, solat jangan tinggal. Solat adalah pembersih hati. Bila hati bersih, otak pun bersih, minda pun bersih, fikiran pun bersih. Betul ke betul tu? InsyaAllah. Sekian sarapan Minda Berani kita pada pagi ni. Mudah-mudahan dengan kesihatan yang baik, kita berjumpa lagi pada besok harinya bersama Nazri World. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.